Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil, wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik pada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama, wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma razuqna 'ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang soleh dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam ni kita bertemu lagi dalam siri live Facebook kita sambung tafsir surah Al-Kahfi, dan kita dalam perbincangan berkenaan dengan Zulqarnain. Mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik. Dalam perbincangan kita yang semalam kita ada bincang berkenaan dengan Zulqarnain. Dia sampai dekat Maghrib Syams, yang kita sebut Maghrib Syams ni bukanlah tempat matahari tenggelam, bukan, tetapi satu perbatasan laut, perbatasan darat, yang lepas tu ada laut, lepas tu dia nampak macam mana turunnya, tenggelamnya matahari tu. Itu maksud dia. Cuma kita ada sebutlah tempat itu di mana berlaku perdebatan dalam kalangan ilmuwan-ilmuwan Islam berkenaan dengan tempat tersebut. Buya Hamka mengatakan tempat itu adalah lautan Atlantik. Begitu juga disebut dalam beberapa tokoh berkenaan dengan tempat itu adalah Amazon, dan macam-macam lah tafsiran tu. Dan kita kena ingatlah, benda ni dia bukan nas, tetapi dia adalah tafsiran. Sebab dalam nas tidak pernah menyebut tempat itu di mana. Quran tak pernah sebut, hadis tak pernah sebut. Tetapi Al-Quran hanya menyatakan tempat Maghrib Syams, tempat matahari tenggelam. Yang kita dah sebut bukan matahari tenggelam, tetapi nampak macam matahari tenggelam. Sebab di perbatasan laut itu. Itu satu. Ada pula tafsiran lain mengatakan tempat itu adalah di barat China. Itu tafsiran yang dikemukakan oleh Tahir Ibn Ashur dalam kitab beliau, iaitu kitab At-Tahrir wa Tanwir. Apabila dia sampai kat situ, dia dapati ada dua perkara. Yang pertamanya, tempat itu airnya ada air mata air dan dia berlumpur. Lumpur tu warna hitam. Satu. Ada pula yang kedua, dia dapati di situ ada penduduk kat situ. Yang penduduk di situ tu mereka kufur. Yang keduanya, mereka ni saling melakukan kezaliman antara satu dengan yang lain. Ni tempat yang Zulqarnain sampai di situlah. Jadi bila sampai di situ, ketika itulah Zulqarnain ni dia di situ ada dalam dua tafsiran. Yang pertamanya, Zulqarnain datang tu hasrat nak bunuh terus geng-geng itulah, dengan alasan mereka ni kufur, mereka melakukan kezaliman antara satu dengan yang lain. Tetapi sebelum Zulqarnain bertindak, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengilhamkan kepada Zulqarnain untuk mengilhamkan pada dua perkara. Jadi bila timbul dua perkara di situ tu, Zulqarnain dia fikir apakah boleh terus dia membunuh ataupun bagaimana. Pilihan tu yang pertama adalah sama ada bunuh kelompok itu, ataupun yang keduanya adalah kita kena bertindak baik kepada mereka. Jadi Tuhan bagi ilham itu menyebabkan asal tindakan Zulqarnain yang mahu nak bunuh itu terus tak jadi. Itu satu tafsiran pertama lah. Ada tafsiran kedua, katanya Zulqarnain tu sampai, Zulqarnain tak tahu nak buat apa. Bila sampai kat situ, dia tengok penduduk kat situ, kaum kat situ, dia pun fikir, macam mana aku nak buat geng-geng ni. Jadi bila dia tengok geng-geng tu zalim, lepas tu kufur, maka dia confuse itulah barulah Tuhan memberi ilham kepada Zulqarnain tentang dua perkara, sama ada pergi bunuh ataupun buat baik pada mereka. Maksudnya di situ ada dua tafsiran lah. Tafsiran pertama kata Zulqarnain datang kira nak bunuh lah. Tetapi Tuhan bagi datangkan dua perkara, baru dia terfikir untuk mana satu yang dia perlu buat. Tafsiran kedua kata dia datang tu dia bukan fikir nak bunuh, tapi dia fikir macam mana nak buat. Macam tu. Jadi ada dua tafsiran lah dalam kalangan ulama. Itu kita dah bincang panjang lebar dalam perbincangan kita semalam. Pada malam ni insya-Allah kita masuk ayat ke-87 dan ayat 88. Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam ayat ni, kata Allah, qala amma man zalama
fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Wa amma man amana wa 'amila shalihan falahu jazaa'ul hasanah falahu jazaa'anil hasanah sanaqulu lahu min amrina yusra. Sadaqallahul azim. Qala, berkata Zulqarnain, adapun mereka yang zalim, fasawfa nu'adzibuhu, kami akan membunuh mereka, kami akan mengazab pada mereka, dalam maksud membunuh mereka. Summa yuraddu ila rabbih, kemudian akan dikembalikan ia kepada Tuhannya. Fayu'adzibuhu 'adzaban nukra, maka akan dikenakan azab pula kepadanya, azab yang cukup hebat dekat akhirat nanti. Adapun mereka yang beriman, wa amma man amana, adapun mereka beriman, wa amila salihan, dan beramal dengan amal yang soleh, falahu jazaa'anil husna, maka baginya, bagi orang yang melakukan, bagi mereka yang beriman dan beramal soleh itu, jazaa'anil husna, mereka akan mendapat balasan yang baik. Wasanaqulu lahu min amrina yusra, maka kami akan bagi tahu kepadanya tentang kemudahan daripada apa yang kami lakukan pada mereka. Sadaqallahul azim. Adalah firman Allah Taala dalam Al-Quran ayat ke-87 dan ayat 88. Dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang apa pula yang disebut oleh Zulqarnain selepas Allah Taala telah mengilhamkan pada Zulqarnain untuk melakukan dua perkara tadi. Zulqarnain sampai dua perkara diilhamkan oleh Allah Taala. Jadi bila dia dapat ilham tu, maka dia pun bercakap. Jadi bila dia bercakap, dalam ayat ni disebut Zulqarnain ni dia berkata dalam hati dia. Qala, berkata di sini bukan dia bercakap dengan orang. Buya Hamka tafsirkan qala, berkata di sini dia bercakap dalam hati dia sendiri. Dia bercakap seorang-seorang. Dia bercakap, adapun mereka yang zalim, kami akan bunuh mereka. Bila mereka dibunuh, maka mereka itu akan berjumpa dengan Tuhan mereka. Lepas tu bila berjumpa dengan Tuhan mereka, makanya mereka akan dikenakan pula azab ke akhirat nanti. Itu satu yang disebut oleh Zulqarnain. Yang kedua pula, kalau yang beriman dengan Allah Taala dan dia beramal dengan amal soleh, dia akan dapat balasan yang baik. Balasan baik dekat akhirat nanti. Lepas tu di sini ni sanaqulu lahu min amrina yusra. Ini manifesto yang ditawarkan oleh Zulqarnain kepada penduduk di situ dengan mengatakan, kami memberi janji kepada kamu, wahai penduduk di situ, mendapat kemudahan daripada urusan kami. Jadi kita akan nampak dalam cerita ni, Zulqarnain ni dia sampai dekat situ, dia bukan terus bertindak. Apabila diilhamkan, maka Zulqarnain ni perkara pertama dilakukan adalah dia berdakwah. Dia pergi ajak penduduk-penduduk di situ kepada agama Islam, kepada melakukan amalan-amalan kebaikan. Cuma masa dia dakwah itu, ada yang beriman dan ada yang terus dengan kufur, tetap dengan melakukan kezaliman. Jadi kelompok yang melakukan kezaliman itu, Zulqarnain kata, kami akan bunuh dia. Mereka terus melakukan kezaliman, penindasan, bunuh. Dan Zulqarnain beritahu, dan mereka kalau mati, nanti dia orang menghadap Allah SWT, kira jawablah mereka di hadapan Allah SWT. Tapi ada pun yang beriman dengan Allah SWT nanti, mereka akan dapat balasan ke akhirat. Tapi apa manifesto yang aku nak bagikan kepada mereka? Iaitu aku nak bagi kemudahan kepada mereka. Itu lebih kurang gambaran ayat yang kita nak bincang dalam dua ayat 87-88 daripada surah Al-Kahfi. Kita pergi pada tafsir. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, qala amma man zalama. Berkata Zulqarnain, qala, telah berkata. Siapa yang kata ni? Zulqarnain. Jadi Zulqarnain dia bercakap. Dia bercakap di sini ni bukan dia bercakap dengan orang. Kalau ikut kita baca dalam banyak kitab tafsir, Zulqarnain dia bukan datang seorang-seorang di situ. Dia datang tu bersama dengan bala tentera dia. Bila dia sampai kat situ, dia yang kita sebut tadilah, dia tak tahu macam mana nak buat, maka datang ilham daripada Tuhan. Jadi dia bercakap, apakah ketika itu dia bercakap dengan tentera dia ke, ataupun dia cakap seorang-seorang? Buya Hamka kata dia bercakap dengan diri dia sendiri. Dia bercakap diri dia sendiri. Jadi apa dia cakap? Yang pertama dia kata amma man zalama. Jadi lepas dia berdakwah, ada yang beriman, ada yang zalim, ada yang terus dengan kekufuran dan tetap melakukan kezaliman. Makanya bila sebut zalim di sini, maka timbul persoalan. Zulqarnain bukan terus jatuhkan hukuman, bukan. Tetapi dia berdakwah dahulu. Setelah berdakwah, maka ada dua kategori manusia. Yang pertama yang kekal dengan kezaliman, dan satu lagi beramal dengan amal yang soleh lah.
Jadi bila sebut zalim ni, dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut kelompok yang pertama tu, iaitu kelompok yang zalim itu. Zalim ni, bila kita sebut zalim, dia banyak maksud tau. Dalam Al-Quran, bila sebut zalim, yang pertama zalim ni maknanya syirik. Itu kita kena tengok dalam surah Luqman, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita Luqman memberi nasihat kepada anaknya, yang mana Luqman kata, la tusyrik billah fa inna syirka la zulmun azim. Luqman al-Hakim bagi tahu pada anaknya, wahai anakku, jangan kamu syirikkan Tuhan, kerana syirik itu zalim yang paling besar, kan? Jadi bermaksud zalim ini antara maknanya adalah syirik. Yang kedua, zalim itu juga memberi makna melakukan dosa dan maksiat, dan juga sebarang kesalahan yang kita lakukan kepada Tuhan. Dalilnya kalau kita tengok dalam kes melibatkan Nabi Adam AS, yang Tuhan tak bagi Adam makan buah khuldi. Adam makan, lepas tu dia hambat keluar daripada syurga, dan apabila sampai dekat dunia, Adam AS ni sujud minta ampun dengan Tuhan, dan antaranya Allah Ta'ala telah mengilhamkan kepada Adam AS membaca doa. Doa dia, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, Tuhan kami telah melakukan kezaliman kepada diri kami sendiri. Zalim. Ada kalimah zalim kat situ. Begitu juga dalam kes Nabi Yunus AS. La ilaha illa anta kuntu minaz zalimin. Ada satu ayat lah yang cerita pasal Nabi Yunus AS yang dia telah melakukan kesilapan kepada Tuhan. Dia kata, kuntu minaz zalimin, aku di kalangan orang-orang yang zalim. Jadi bermaksud, bila kita sebut zalim, kita selalu nampak zalim itu adalah melakukan penindasan. Sebenarnya melakukan penindasan itu salah satu makna zalim, bukan satu-satunya makna zalim. Bahkan definisi zalim yang biasa kita dengar adalah lawan bagi definisi adil, yang mana adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Makanya bila sebut zalim adalah kita tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu makna zalim lah. Jadi dalam ayat ni maksud yang mana? Itu soalannya. Sebab bila kita sebut zalim, dia banyak maksud lah. Ya, apakah dalam ayat ni kita nak kata penduduk itu syirik, ataupun penduduk itu menindas, ataupun penduduk itu hanya melakukan kesalahan yang tidak melibatkan pada dosa dan sebagainya. Itu satu persoalan lah. Jawapannya dalam ayat ni, maksud zalim ni bermaksud dua perkara. Yang pertamanya adalah kelompok yang zalim itu mereka tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keduanya, mereka terus-menerus melakukan penindasan antara satu dengan yang lain. Dalam maksud, ketika Zulkarnain sampai dekat situ, Zulkarnain ajak mereka kepada Islam. Ajak mereka supaya melakukan amal yang soleh, melakukan amal-amal yang baik. Tetapi mereka yang pertama tidak mahu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, mereka tu tetap terus nak melakukan kejahatan. Walaupun kita berhentilah daripada buat jahat, tak ada, kami nak melakukan kejahatan juga. Macam itulah. Jadi bila begitu tindakan mereka, maka Zulkarnain pun ambil sikap untuk membunuh mereka. Cerita ayat ni. Baik. Dalam ayat ni, kalau tengok, kita kata zalim di sini maknanya kufur lah. Kenapa? Wa amma man zalama. Adapun mereka yang zalim, Allah Ta'ala kata Zulkarnain, adapun mereka yang zalim. Kita kata zalim di sini maknanya kufur. Kita kata zalim di sini adalah mereka tidak melakukan kebaikan. Mereka terus melakukan penindasan. Dalilnya adalah apabila kita tengok pada ayat sambungan, iaitu pada ayat yang ke-88. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, wa amma man amana wa amila salihan. Adapun mereka yang beriman dan beramal soleh. Jadi bila sebut beriman, lawan bagi beriman syirik lah. Lawan beriman tak beriman, kufur lah. Sebab itu kita kata zalama di sini maknanya adalah syirik. Dia tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu kita kata zalim juga dua perkara kan. Yang pertama kita kata dia tidak beragama Islam. Yang keduanya adalah mereka ni terus-menerus melakukan kejahatan. Apa dalil yang mengatakan bahawasanya mereka terus-menerus melakukan kejahatan? Dalilnya adalah apabila Allah Ta'ala sebut dalam sambungan ayat yang ke-88, wa amila salihah, dan beramal soleh. Man amana wa amila salihah. Mereka beriman dan beramal soleh. Jadi lawan bagi yang tidak beramal soleh melakukan kejahatan. Lepas tu apabila kita sebut mereka syirik, satu, tidak beriman dengan Allah, dan juga mereka melakukan kejahatan, maka layaklah mereka itu dikenakan hukuman. Sebab semata-mata kufur tapi tidak melakukan penindasan, kezaliman, itu tidak layak untuk dikenakan hukuman. Apatah lagi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada menyatakan sesuatu penempatan, kalau mereka itu tidak beragama Islam tapi mereka saling melakukan kebaikan, penduduk itu tidak akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu disebut di dalam Al-Quran, surah Hud ayat 117. Allah Ta'ala kata, wa makana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun.
Tuhan kamu tidak akan binasakan penduduk sebuah tempat kalau penduduk itu saling melakukan islah, baik pulih antara satu dengan yang lain. Yang mana penduduk itu dimaksudkan adalah penduduk yang mereka tidak beragama Islam. Jadi kalau semata-mata penduduk itu kufur sahaja, tidak semata-mata dia syirik je, semata-mata kafir je, tetapi tidak melakukan kejahatan, mereka tidak melakukan kezaliman, mereka tidak melakukan penindasan, makanya di situ tak boleh dilakukan serangan pada mereka. Sebab Tuhan kata Tuhan tak akan binasa penduduk tersebut. Jadi kalau Tuhan tak binasakan penduduk tersebut, tiba-tiba kita nak pergi binasakan, benda itu tak tepat dengan penghujaan Al-Quran. Apatah lagi kita jumpa dalam realiti pada hari ini, banyak negara-negara yang walaupun negara itu diperintah oleh orang bukan Islam, walaupun negara itu majoriti rakyat tidak beragama Islam, negara itu elok. Kan? Kalau kita nak compare antara Malaysia dengan Sweden, Malaysia dengan Kanada, tak payah Malaysia lah, kita letak Syria sebagai contoh, negara yang dah hancur kan. Dan pun kita tengok Iraq sebagai contoh. Negara itu diperintah oleh orang Islam, tetapi bila kita banding antara Iraq, Syria, Pakistan dengan Sweden, jauh bagusnya Sweden itu, jauh bagusnya Kanada itu berbanding negara-negara orang Islam. Jadi kenapa Tuhan tak binasakan Sweden? Kenapa Tuhan tak binasakan Kanada? Sebab attitude rakyat dia baik. Kenapa Tuhan bagi kelang kabut pada negara Pakistan? Kenapa Tuhan bagi kelang kabut pada negara Syria? Kenapa Tuhan bagi kelang kabut kepada negara Kanada? Sebab masyarakat mereka tak baik, walaupun masyarakat itu agamanya Islam. Jadi kita kena faham dari sudut realiti. Yang keduanya Al-Quran. Al-Quran yang pertama ayat itulah yang kita baca, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Tuhan kamu tidak akan binasakan penduduk sebuah tempat dengan kesyirikan yang dilakukan oleh penduduk tersebut jika penduduk itu saling melakukan islah, baik pulih antara satu dengan yang lain. Kalau kita tengok yang lain tu, kerajaan Balqis itu bukan Islam pada masa tu. Balqis ketika itu dia belum beragama Islam dan kerajaan dia elok. Bahkan Tuhan memuji pentadbiran dia di dalam Al-Quran, dalam surah An-Naml. Dalam surah An-Naml ada cerita berkenaan dengan Tuhan menyatakan cara pentadbiran Balqis yang ketika itu Balqis belum lagi beragama Islam. Jadi di situ kita akan nampak kalau semata-mata tidak beriman, itu tidak akan boleh kita nak lakukan serangan. Tetapi yang boleh serangan itu apabila dia dah melakukan penindasan, dia dah melakukan kejahatan. Demikianlah kita kena faham tindakan-tindakan yang berlaku dalam sejarah orang Islam dalam menakluki beberapa kerajaan. Contoh macam kita tengok Sayyidina Umar bin Al-Khattab dalam menakluki Baitul Maqdis. Yang ketika itu Baitul Maqdis ni kuasai oleh golongan Nasrani. Jadi Umar ni dia tak serang kerajaan itu kecuali apabila kerajaan ketika itu sudah menindas. Dia telah melakukan halangan terhadap orang Islam. Orang Nasrani yang merintah, dia telah melakukan penindasan kepada orang-orang Yahudi. Dia telah melakukan penindasan kepada sesama orang Nasrani dalam kerajaan di Baitul Maqdis pada ketika itu. Barulah Umar hantar bala tentera untuk pergi lawan. Jadi kalau kita baca dalam sejarah orang Islam, sejarahnya apabila timbul penaklukan, dia tidak guna kalimah penaklukan. Dia bukan pergi takluk sebuah kerajaan, tapi yang digunakan adalah Al-Fathu. Fathu macam pembukaan kota Mekah, disebut Fathu Mekah. Fathu tu kita terjemah sebagai kemenangan. Asal Fathu ni buka. Anak kunci tu dia panggil Miftah. Kenapa dia panggil Fathu? Sebab mereka masuk dalam kerajaan itu bukan secara menakluki. Dia orang bukan jajah, bukan penjajah. Dia tak macam dulu British masuk tanah Melayu, contoh Jepun masuk tanah Melayu. Itu betul-betul menjajah. Dia jarah harta-harta tu, lepas tu balik ke tempat dia kan. Dia mari kat tanah Melayu ni, dia ambil timah, dia ambil tu, ambil macam-macam, dia hantar kat negara dia. Islam bukan macam tu. Dalam sejarah orang Islam, Umar bin Al-Khattab, contoh kita ambil, apabila dia tadbir, apabila dia takluk sebuah kerajaan, dia bukan ambil harta tu dia hantar dekat Madinah, tak. Dia kekalkan. Bahkan dalam sejarah peperangan pada zaman Umar bin Al-Khattab ketika berlaku serangan di Iraq, ketika itu menang dan harta yang ditinggalkan, harta rampasan perang itu tidak dibahagikan kepada mujahidin yang terlibat berperang bersama Sayyidina Umar. Bahkan harta itu dikekalkan, diberikan kepada penduduk tempatan. Itu berlaku dalam sejarah orang Islam. Jadi kita kena faham, dalam sejarah perang, sejarah orang Islam, dia bukan menjajah tau, tetapi dia adalah pembukaan. Dia tidak ambil harta-harta yang ada di negara tersebut untuk diberikan kepada negara asalnya. Bukan. Itu bukan sejarah orang Islam. Inilah jawapan yang nak diberikan kepada golongan-golongan yang memfitnah Islam, yang kononnya Islam tertegak mata pedang. Sebenarnya mereka tak baca lebih dalam tentang bagaimana sejarah penaklukan yang berlaku dalam sejarah orang Islam. Bukan sifatnya adalah menjajah, tetapi sifatnya adalah
kita takluk dan kita memberi kebebasan kepada penduduk tersebut. Serupalah bila kita baca sejarah Tariq bin Ziyad apabila dia menguasai Spanyol lah. Spanyol pada hari ini panggil Spanyol, dulu panggil Andalusia. Sebenarnya Tariq bin Ziyad dia masuk dalam kerajaan itu, dia tak ambil pun harta-harta di situ untuk dihantar tempat asalnya, tak. Dia bagi serah kepada penduduk di situ untuk tadbir dengan baik. Cuma dia ajaklah mereka kepada Islam kan. Ajak kepada Islam. Akhir sekali jadi pemerintahan orang Islam. Umar bin Al-Khattab, sejarahnya begitu cuma bila ada orang yang prejudis kepada Islam, dia buat tuduhan. Dia kata sebenarnya Islam masuk ni jajah. Jadi kalau sebut jajah, kita bangkit satu persoalan. Kenapa tidak rampas harta tempatan untuk dihantar kepada pusat seperti mana British buat kat tanah Melayu, Jepun buat tanah Melayu? Tak berlaku pun kan. Jadi di situ kita akan nampak sebenarnya dalam sejarah orang Islam, perang itu bukan menjajah, bukan. Tetapi dia cuba untuk menyelesaikan masalah kezaliman yang berlaku dalam pemerintahan tersebut. Lepas tu disebabkan kita menang, kita tadbirlah kerajaan itu, dan pentadbiran kita berasaskan kepada rahmat yang berasaskan daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Begitu. Okey, itu kita kena faham latar yang dikatakan pemerintahan boleh serang itu. Maka demikian juga bila kita baca dalam Quran kisah Zulkarnain. Zulkarnain bila dia sampai di barat tu, dia tengok masyarakat tu saling tindas menindas, tambahan pula kufur kepada Allah Ta'ala. Maka Zulkarnain dia bukan datang serang terus, tak, dia ajak dulu. Dia ajak, jom kita pergi pada Islam, zalim jangan ada ubat. Rupa-rupa dalam dakwah, dalam usaha dilakukan itu ada dua kelompok pula. Satu yang akur beriman dengan Allah dan ikut amal-amal ibadat yang diajar di dalam Islam. Ada pula satu lagi tu adalah golongan yang kekal dengan kezaliman. Dah tak nak terima dakwah. Dia pula nak melakukan penindasan lagi. Maka kelompok itulah yang dilakukan oleh Zulkarnain itu dengan membunuh pada mereka. Begitu. Jadi kita akan nampaklah kalimah zalim wa amma man zalama. Adapun mereka yang zalim itu, kalimah zalim yang ada dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi itu, zalim di sini ni kita kena faham dua perkara. Yang pertama adalah mereka terus tidak beriman dengan Allah. Yang kedua, mereka mahu melakukan penindasan lagi antara satu dengan yang lain. Begitu. Jadi bila mereka ambil sikap macam tu, maka Zulkarnain pun sebut, fasawfa nu'adzibuh summa yuraddu ila rabbih. Lagi akan kami mengazab pada mereka. Lagi akan kami akan mengazab pada mereka, pada orang kelompok yang zalim itu. Begitu. Tak. Bila sebut mengazab, apa maksud azab? Azab ni, kita faham azab. Kita terus imajinasi azab ni, tu orang masuk neraka kena azab. Kita faham macam itulah. Dalam ayat ni, bila sebut azab, maksud dia adalah bunuh. Kenapa bunuh? Kenapa kita tafsirkan sebagai bunuh? Sebab Tuhan kata, fasawfa nu'adzibahu. Zulkarnain kata, kami pasti akan mengazab kepada orang-orang zalim itu, summa yuraddu ila rabbih. Kemudian dihantarlah dia, dikembalikan dia kepada Tuhannya. Jadi bila sebut dikembalikan kepada Tuhannya, di situ tu ada ulama tafsirkan ini maksudnya bunuh. Itu tafsirannya adalah bunuh, kan? Jadi dalam maksud sebab bila sebut dikembali kepada Tuhan, mestilah mati. Mana boleh kita dikenakan azab ke akhirat kalau kita tak mati lagi, kan? Dia kena mati dulu, barulah dapat azab dekat akhirat, gitu. Dalam ayat ni Tuhan kata fasawfa nu'adzibahu, kata Zulkarnain, kami pasti akan mengazab kepada kelompok yang zalim itu, summa yuraddu ila rabbih, kemudian dikembalikan mereka kepada Tuhannya. Maksudnya bunuh, maka mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu ada tafsiran begitulah, gitu. Ada sebilangan ulama lain tafsir, dia kata fasawfa nu'adzibahu di sini bukan bunuh, bukan. Tetapi sekadar buat hukuman, penjara ke, seksa ke, macam tu jelah, kan? Bukan bunuh. Dengan kezaliman mereka bukan bunuh, tetapi dia jatuhkan hukuman supaya mereka ni akan kembali pada Allah, dalam maksud mereka ni melakukan kebaikan. Macam tu. Ada tafsiran begitu. Lepas tu kalau tafsir macam tu, macam mana pula sambungan ayat? Allah Ta'ala kata fayu'adzibahu azaban nukra. Zulkarnain kata mereka itu pula akan dikenakan azab ke akhirat nanti dengan azab yang pedih. Kalau kita pergi tafsiran pertama kata bunuh, maka akhirat nanti mereka ni akan diazab dengan azab yang hebat. Munasabah lah kalau kata bunuh. Sebab nak kena azab ke akhirat, kena mati dulu. Maka bunuh lah. Satu tafsiran. Tafsiran kedua kata tak, bukan bunuh. Azab dalam maksud bunuh tu bukan. Azab di sini ni maksudnya datangkan hukuman, penjara ke apa macam tu lah, untuk memberhentikan mereka daripada melakukan kejahatan.
Okey, kalau macam tu tafsiran dia, macam mana pula ayat sambungan? Fayu'adzabahu 'adzaban nukra. Mereka akan dikenakan azab dengan azab yang dahsyat. Dalam maksud, apabila dikenakan azab, mereka kekal lagi melakukan kejahatan, lalu mereka mati, mereka akan dikenakan azab lagi hebat. Sebab dah bagi dah azab dekat dunia, sewajarnya mereka perit, tapi punya degil memang padan bagi kena azab ke akhirat begitu dahsyat. Ada dua tafsiran lah dalam maksud fayu'adzabahu 'adzaban nukra, begitu. Type. Tapi ada sebilangan ulama tafsir kata tak. Ni tafsiran yang paling popular. Tafsiran popular itulah tafsiran yang pertama, mengatakan bahawasanya fayu'adzabahu 'adzab fasawfa nu'adzibahu summa yuraddu ila rabbih. Yang dikatakan azab di sini adalah bunuh. Kan? Kenapa ditafsirkan sebagai bunuh? Kerana mereka kata fasawfa nu'adzibuhu, ada kalimah summa. Azab di dunia, bukan azab ke akhirat. Jadi azab kat dunia, summa dikembalikan kepada Tuhannya. Jadi summa itu maksudnya kemudian. Bila sebut kemudian, bermaksud kejadian itu berlaku di dunia. Bila di dunia, lepas tu mereka berjumpa dengan Tuhan. Jadi bila berjumpa dengan Tuhan, bermaksud itu bunuh lah. Sebab bila mati, baru boleh jumpa dengan Tuhan. Itu tafsiran yang pertama lah. Mengatakan sebenarnya yang dimaksudkan kami akan mengazab itu adalah kami akan bunuh mereka. Itu tafsiran. Daripada dua tafsiran lah berkenaan dengan tindakan Zulqarnain terhadap mereka-mereka yang zalim. Begitu. Fayu'adzibahu 'adzaban nukra. Apabila mereka mati, maka mereka akan menghadap Allah Ta'ala. Bila mereka menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, makanya mereka akan dikenakan azab ke akhirat pula. Dah mati ni, melakukan kezaliman, penindasan di atas muka bumi Allah Ta'ala. Zulqarnain tengok, popok ni degil juga ni, kita kena bunuh, mati. Bila mati, Zulqarnain kata, mereka ni akan dikenakan azab ke akhirat nanti. Type. Jadi bila sebut kena azab ke akhirat, azab dalam jadi bila kita tengok ayat pertama disebut azab, kami akan azab, itu tindakan Zulqarnain kepada orang-orang zalim itu. Tapi bila ayat kedua fayu'adzibahu 'adzaban nukra, itu azab Tuhan pula kepada mereka. Kita kena beza azab yang diberikan manusia kepada manusia, satu lagi azab Tuhan kepada manusia. Dia dua keadaan yang tak sama. Bila kita sebut azab yang manusia lakukan kepada manusia, sifatnya mati. Antara contohlah dalam ayat ni. Ada satu lagi azab yang sampai tak mati, ada juga. Tapi yang kita sebut dalam ayat ni, kita pakai tafsir yang pertama, kata mati. Tapi bila kita sebut azab Tuhan kepada orang zalim itu tak mati. Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata orang yang duduk dalam neraka itu la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak akan hidup dan tak akan mati. Hidup pun tak, mati pun tak di dalam neraka lah. Macam mana wallahu alam lah. Kita tak faham macam mana situasi dekat akhirat nanti, dan begitulah dia ceritakan di dalam Al-Quran. Jadi yang pertama azab Zulqarnain kepada orang-orang zalim. Satu lagi azab Tuhan berikan kepada orang-orang yang zalim. Azab yang Zulqarnain lakukan kepada orang-orang zalim itu caranya bunuh, mati. Lepas bila mati, maka mereka dikenakan azab pula di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan masuk di dalam neraka. Begitu cerita ayat dia, begitu. Okey. Timbul sikit perbahasan lah dalam ayat ni. Kita tengok dalam perbahasan. Ada orang kata apabila kita telah diazab di dunia, makanya kita akan terlepas azab ke akhirat. Selalu ni benda ni orang selalu bincang bila timbul isu hukum hudud. Hukum hudud. Contoh hukum bunuh pada orang bunuh kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi dia kata apabila orang tu dah dikenakan hukuman semasa di dunia, makanya dia tidak akan dikenakan hukuman ke akhirat nanti. Contohnya kalau orang tu mencuri sebagai contoh, makanya kalau ke akhirat nanti dia akan dikenakan azab kesalahan mencuri. Tiba-tiba dekat dunia telah dikenakan hukuman hudud, makanya dekat akhirat nanti dia terlepas. Statement itu selalu kita dengar lah bila orang bincang pasal hudud. Persoalannya statement tu datang daripada mana? Tu satu persoalan lah. Yang pertamanya kita kena ingat statement tu tak tahu datang daripada mana. Dia hanya perkataan-perkataan daripada manusia yang tidak ada daripada Quran ataupun hadis Nabi SAW. Satu. Yang kedua, kalau kita kata sahih sekalipun pendapat itu, kalau kita kata itu sahih sebagai contoh, kita kena bangkit satu persoalan tau. Yang terlepas azab itu, kita ni dilepaskan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kerana kita bertaubat ataupun kerana kita ni telah dikenakan hukuman dekat dunia, ataupun faktor kita mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Tuhan. Situ poin dia. Kita kena clear tau. Selamat kita dekat akhirat.
Selamat kita daripada azab ke akhirat. Yang kedua, kita boleh masuk ke syurga Allah Ta'ala. Semua itu tertakluk dengan rahmat Allah. Kasih sayang daripada Allah. Sebab itu, dia tidak ada satu ungkapan yang kadang-kadang menyebabkan ungkapan itu melahirkan manusia, orang Islam itu rasa seronok melakukan kejahatan. Dia kata orang kafir ni baik macam mana pun, neraka juga last sekali. Orang kafir ni baik macam mana pun, last sekali masuk neraka juga. Orang Islam ni jahat macam mana pun, last sekali masuk syurga juga. Kita bisa dengar statement macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila kita dengar statement macam tu, makanya orang Islam ni dia fikir, oh kita rasuah pun tak apalah, last sekali masuk syurga juga. Orang kafir tu kita tengok kafir baik macam mana, baik tu, tak rasuah. Okey lah, akhirat masuk neraka juga. Kita ni telah menggambarkan Islam itu macam cenderung untuk orang melakukan kejahatan. Cenderung untuk memberi kita ni orang Islam untuk melakukan kejahatan. Pernah tak kita fikir, cara fikir tu dah salah sebenarnya. Cara fikir tu salah. Kenapa kita fikir macam tu? Sebab kita pergi tanam dalam pemikiran kita, bila kita Islam, mesti syurga. Bila Muslim, mesti syurga. Kafir, mesti neraka. Itu cara fikir yang perlu diperbetulkan. Kita kena ingat, asas bagi masuk ke syurga itu kasih sayang daripada Allah. Allah Ta'ala sayang kita, masuk syurga. Allah Ta'ala tak sayang, tak boleh masuk syurga. Asasnya sayang. Kalau boleh tak Allah Ta'ala nak sayang pada orang kafir? Tak mustahil. Benda itu tak mustahil. Kes pernah berlaku sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, iaitu apabila menceritakan berkenaan dengan Baghyu min Baghaya Bani Israel, seorang pelacur di kalangan pelacur Bani Israel yang hanya memberi minum kepada seekor anjing dan Allah Ta'ala maafkan dia. Bani Israel itu agamanya apa? Kita tak jelas tahu. Dalam hadis Nabi SAW tak sebut pelacur itu agamanya apa, tidak disebut. Tetapi bila kita pergi dalam cara pemahaman Al-Quran dan hadis, bila sebut Bani Israel, kebiasaannya agamanya apa? Kalau cek dalam Quran, dalam hadis, bila sebut Bani Israel, asasnya adalah tidak beriman. Tidak beriman. Kecuali dibuktikan dia beriman. Dia kaedah dia, asal sesuatu Bani Israel yang diceritakan di dalam Al-Quran ataupun diceritakan dalam hadis, dikira sebagai tidak beragama Islam, kecuali ada nas yang membuktikan dia beragama Islam. Sekarang ni, dalam hadis Nabi, Nabi SAW sebut tentang Baghyu min Baghaya Bani Israel. Seorang pelacur di kalangan pelacur Bani Israel. Bani Israel. Sekarang ni agamanya apa? Kita sebut asal, bila sebut Bani Israel, dia tetap dikira sebagai tidak beragama Islam, kecuali ada nas kata dia agama Islam. Sekarang ni tak ada bukti mengatakan perempuan itu agama Islam. Maka dia adalah perempuan yang tidak beragama Islam. Nabi Muhammad SAW menyatakan Allah Ta'ala bagi kemaafan kepada dia kerana dia ada sifat belas kasihan kepada seekor anjing yang kehausan. Dia sebabkan dia ada belas kasihan kepada binatang yang dia belas kasihan pada binatang, pada anjing yang kehausan. Allah Ta'ala bagi sayang Allah Ta'ala kepada dia, menyebabkan Allah Ta'ala selamatkan daripada neraka. Dan ini selaras dengan hadis Nabi SAW yang Nabi kata, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Berkasih sayanglah kamu kepada makhluk di bumi, sudah pasti segala makhluk di langit akan memberikan sayang mereka kepada kita. Itu cerita hadis. Jadi kita akan nampak di situ bahawasanya Tuhan memberi orang itu ke syurga dengan sebab kasih sayang Allah. Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala akan bagi dia syurga. Allah Ta'ala sayang pada orang kafir, itu tak pelik bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Timbul pula satu persoalan, apakah Allah Ta'ala pasti sayang pada orang beriman? Satu persoalan. Kita kena ingat, Allah Ta'ala dia boleh bagi neraka kepada orang yang Islam. Orang Islam. Sebab itu kita akan jumpa satu terma, iaitu munafik. Munafik ni orang Islam. Kita kena ingat, munafik ni orang Islam. Cuma Tuhan tolak keimanan dia. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada di kalangan manusia itu, kata Allah, mereka mengatakan mereka beriman dengan Allah hari akhirat, tapi hakikat mereka tak beriman. Allah Ta'ala tolak. Tapi timbul persoalan, mereka ni Islam ke tak? Kalau sekiranya mereka itu tidak Islam, kenapa mereka semayang bersama dengan Nabi SAW? Bila mereka mati, Nabi Muhammad SAW urus jenazah mereka seperti mana orang Islam yang lain. Contoh, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu munafik. Itu clear diceritakan dalam Quran. Tapi isunya, Abdullah bin Ubay bin Salul itu jenazah diurus seperti orang kafir ke orang Islam. Nabi Muhammad sendiri hadir jenazah, semayang jenazah. Nabi Muhammad sendiri hadir untuk tanam jenazah dia kan. Cuma ditegurlah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi SAW. Kerana sebab faktor, maknanya bukan Nabi yang kena pergi semayang. Kalau orang lain pergi semayang, orang pergilah. Nabi tak boleh pergi sebab macam mengiktiraf tindakan kejahatan itu, ditegur Allah Ta'ala. Tapi poinnya, Abdullah bin Ubay bin Salul itu dikira sebagai orang Islam. Jadi kita akan nampak orang
munafik itu Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran bahawasanya mereka ni masuk neraka tempat paling bawah sekali. Quran sebut innal munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Kata Allah Ta'ala kan. Sesungguhnya Allah Ta'ala himpun orang munafik. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala himpun orang munafik, orang kafir semua dalam neraka. Satu. Innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu dalam neraka itu boleh bawah sekali. Itu sebut dalam Quran. Jadi kita akan nampak orang Islam pun kadang-kadang Tuhan tak bagi sayang Allah Ta'ala kepada dia, maka dia masuk dalam neraka. Ada hadis Nabi SAW bahawasanya Allah Ta'ala memberi sayang dia kepada orang kafir. Jadi timbul persoalan, kita orang Islam mengucap syahadah daripada beranak Islam sampai mati Islam, Alhamdulillah, syukur pada Tuhan. Tetapi kita redha dengan kejahatan, kita rasa seronok dengan melakukan kejahatan. Pernah tak kita fikir dengan kejahatan yang kita buat, dengan ajaran-ajaran mengarut yang kita cipta itu kadang-kadang boleh menyebabkan Tuhan tak sayang kita, yang menyebabkan kita masuk neraka. Wala'idzubillah. Kita pergi ajarlah masyarakat kan? Islam, kita agama Islam, jahat macam mana pula sekali masuk syurga. Kita ajar ni, orang-orang jahat, perompak, mencuri, macam-macam kejahatan buat, fikir, kita ni syurga Syekh. Jadi satu kepercayaan menyebabkan dia kekal dengan melakukan kejahatan. Ajaran daripada kita. Takut-takut dengan ajaran sebegitu tu, Allah Ta'ala tak bagi sayang Allah Ta'ala kepada kita. Wala'idzubillah. Wala'idzubillah. Sebab itu, kita kena clear awal, syurga ni kita masuk dengan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ada hadis lah, ada dalil dia. Nabi SAW kata, la yadkhul jannata illa birahmatillah. Seseorang itu tak akan masuk ke dalam syurga kecuali dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi bila kita sebut Tuhan sayang, sekarang ni, apabila ada seseorang itu dia melakukan kejahatan di dunia, lepas tu dia dihukum dekat dunia. Dalam ayat ni, gambaran yang Tuhan gambarkan bagaimana kelompok orang zalim itu dibunuh oleh Zulkarnain. Maksudnya mereka dah dapat hukuman dekat dunia. Lepas tu dalam sambungan ayat Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala akan azab mereka ke akhirat nanti. Kena azab pula. Bukankah dah bunuh, kena hukum dah kat dunia, maka ke akhirat tak kenalah hukuman, tapi kena juga. Kenapa? Sebab jawapannya adalah mereka itu kekal melakukan kejahatan. Bila melakukan kejahatan, dia dakwah. Bila dia dakwah, minta berhenti, degil. Bila degil, jatuhkan hukuman. Maksudnya, diorang mati itu dalam keadaan mereka kekal berkeras tetap nak melakukan kejahatan. Disebabkan mereka berkeras, Allah Ta'ala tak bagi sayang Allah Ta'ala pada mereka, maka mereka masuk dalam azab. Begitu. Sebab degil. Poinnya degil. Kita ni kalau degil, payah basah. Orang Kelantan payah basah kalau hanya jadi degil kan. Jadi Tuhan pun buat lagu tu disebabkan degil. Dah dakwah elok-elok, jatuh hukuman, degil juga, maka bubuh dalam azab neraka. Jadi disebabkan kejahatan yang mereka lakukan itu, mereka diazab. Apakah boleh menyebabkan mereka terlepas daripada azab ke akhirat? Tak terlepas. Patutnya lah kedegilan mereka. Degil tu. Tu point gitu. Dia hukuman bunuh ni diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan, dan kejahatan itu yang tidak boleh diberhentikan kecuali dengan bunuh. Apa hukuman bunuh? Contoh macam ada seseorang dia contoh dia menembak, ada senapan tembak, kita nak suruh dia berhenti daripada tembak orang, mengamuk tak tahu pasal, masuk jin ke masuk hantu, kita pulang lah kan. Otak dia sewel ke apa ke, pergi tembak orang. Sekarang datang polis nak tembak dia, nak bagi dia bunuh, nak bagi dia mati, boleh ke tak? Persoalan, polis datang ni nak bagi dia berhenti daripada tembak orang, duk tembak ramai duk mati ni. Tidak ada cara lain untuk memberhentikan dia daripada dia membunuh orang kecuali kena bunuh, maka boleh bunuh. Nampak? Kita pergi perang, Islam membenarkan bunuh dalam perang. Dalam aman tidak boleh bunuh kecuali situasi tertentu lah. Itu kita bincang waktu lain. Sebab ada tajuk qisas dan juga tajuk muharabah. Kita tolak tepi. Sekarang dalam perang, kenapa boleh perang? Kenapa boleh bunuh dalam perang? Sebab bila disebut perang, orang tu nak bunuh kita. Bila nak bunuh kita, kalau kita tak bunuh dia, maka kita terbunuh. Maka disebabkan itu boleh dibunuh. Orang tu boleh dibunuh. Jadi kaedah dia begitu. Jadi hukuman bunuh itu tidak akan dikenakan kecuali kalau tak bunuh akan menyebabkan ramai lagi akan dibunuh. Jadi bila kita faham maksud keizinan bunuh, maka kita pergi dalam kes yang melibatkan kepada Zulkarnain, kejahatan penduduk itu dia bukan biasa punya jahat. Jahat mereka tu dalam keadaan mereka sanggup membunuh antara satu yang lain. Maka disebabkan itu situasi mereka, Zulkarnain pergi bunuh mereka.
Begitu. Tu maksud pembincangan. Ini dia panggil memahami Al-Quran secara isyarat, dia panggil. Secara isyarat kita boleh faham macam tu. Sebab apa yang dikatakan boleh keizinan untuk membunuh. Itu maksud dia. Gitu. Type. Maksudnya penduduk tu teruklah. Bunuh-membunuh antara satu yang lain. Yang setelah didakwah, ajak dah supaya berhenti daripada melakukan pembunuhan, ajak pula beriman dengan Allah. Mereka bukan sekadar tak nak beriman, bahkan kata kami nak teruskan juga dengan hukuman membunuh antara satu dengan yang lain. Gitu. Dia ada satu lagi kejahatan yang dilakukan tidak sifat membunuh. Mengumpat, itu salah. Apa lagi? Berzina, itu salah. Mencuri, itu salah. Tapi apakah dikenakan hukuman bunuh? Tak. Tidak dikenakan hukuman bunuh. Macam tu. Tapi kalau sampai membunuh, lepas tu tidak ada cara lain lah nak berhentikan mereka daripada membunuh, kecuali kena bagi dia mati. Maka membunuh dia tu dibolehkan. Begitu. Kita ingat balik fatwa Yusuf Al-Qaradawi tentang Ma'mar Gaddafi. Ma'mar Gaddafi. Dia, ialah orang setuju tak setuju satu part lah. Sebab Syekh Abdullah bin Bayah antara yang tak setuju fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi pada masa tu. Ma'mar Gaddafi ni, semasa dia, sebelum dia mati, dibunuh. Sebenarnya ketika itu dia mentadbir dan dia bunuh mana-mana sahaja rakyat yang bantah dia. Dia bunuh. Jadi sebabkan ramai rakyat mati, seorang, dua orang, tiga orang. Jadi tidak ada cara lain lah untuk memberhentikan dia daripada membunuh, kecuali kena ada orang pergi bunuh dia. Sebab bila dia mati, maka ramai lagi nyawa terselamat. Di situlah fatwa Yusuf Al-Qaradawi kata boleh jatuhkan hukuman mati kepada Ma'mar Gaddafi. Itu fatwa Qaradawi. Pada ketika itu Syekh bin Bayah tak setuju dengan fatwa tersebut, menyebabkan bin Bayah telah keluar daripada majma' fiqh pada ketika itulah, majma' Kesatuan Ulama Antarabangsa pada ketika itu. Dia tak setuju fatwa tersebut. Antara alasan bin Bayah pada ketika itu, dia kata dia bukan isu Ma'mar Gaddafi itu kita bunuh maka selamat nyawa yang lain. Yang dibangkitkan oleh bin Bayah, kalau sekiranya kita kata boleh bunuh Ma'mar Gaddafi, lepas ni ada implikasi yang lain melibatkan kepada kerajaan tersebut. Lepas tu nanti orang akan guna fatwa itu untuk adaptasi di tempat lain. Dia akan jadi polemik yang berpanjangan. Maka di situ tu menyebabkan bin Bayah tak setuju. Apatah lagi Yusuf Al-Qaradawi selepas itu ada mengeluarkan satu fatwa boleh bunuh kepada Bashar al-Assad, Syria. Dibantah oleh ramai ulama pada ketika itu, antaranya Sa'id Ramadan Al-Buti tak setuju fatwa tu. Sebab pada Buti kata masalah yang berlaku di Syria tu ada cara lain yang boleh diatasi berbanding kita pergi bunuh. Kenapa nak bunuh Ma'mar Gaddafi? Bashar al-Assad. Sedangkan ada cara lain untuk kita nak kurangkan kerosakan itu. Tetapi ialah malang, kita pun tak tahu siapa yang lakukan itu. Akhir sekali Qaradawi buat keluar satu statement dalam, ada kalau tengok YouTube tu ada dalam Asy-Syariah wal Hayah. Qaradawi kata bunuh siapa sahaja yang berada di keliling Bashar al-Assad, sama ada dia tentera ataupun dia ulama. Ayat dia tu bahaya sebenarnya. Tak lama kemudian akhir sekali Sa'id Ramadan Al-Buti pula dibunuh. Itu masalah dia. Jadi fatwa Qaradawi itu sebenarnya kalau kita fikir macam ada asasnya. Asasnya adalah kita bunuh Bashar al-Assad dengan tujuan ramai lagi rakyat Syria yang dibunuh hasil daripada arahan daripada Bashar al-Assad itu boleh terberhenti. Bashar al-Assad dia buat statement pada tu, bunuh mana-mana yang lawan dia. Jadi ramai dah mati. Jadi nak selamatkan ramai mati itu bunuh Bashar al-Assad. Itu asal fatwa yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qaradawi. Tetapi ulama tak bersetuju sebab dia kata kenapa kita nak guna mekanisme itu sedangkan di sana ada mekanisme yang lain untuk kita nak atasi perkara tersebut. Itu yang berlaku bantahan kepada fatwa Yusuf Al-Qaradawi. Panjanglah cerita tu fatwa al-istishhadiyah dan sebagainya. Pernah tak kita fikir kadang-kadang fatwa ulama itu diberikan untuk situasi tertentu, tetapi datang orang-orang yang tak bertanggungjawab, dia adaptasi dalam kerangka yang salah. Contoh anda buat, Qaradawi fatwakan al-istishhadiyah. Istishhadiyah ni kita pergi bom berani mati, ambil bom letak kat badan, pergi meletup diri, yang lain pun mati kapi-kapi ni kan. Benda ni difatwakan oleh Yusuf Al-Qaradawi dekat Palestin. Dia kata boleh. Itu fatwa Qaradawi. Tapi bila dengar ke puak-puak teroris ni, dia pergi adaptasi itu tempat yang tak sepatutnya. Contoh berlaku dekat Bali. Itu melibatkan kepada orang-orang yang teroris. Amrozi, Imam Samudra, Mukhlas. 3 orang. Dia pergi pakai fatwa Qaradawi, pergi adaptasi dekat Bali. Padahal Qaradawi tu punya fatwa betul-betul untuk dekat
dekat Palestin dia pada masa tu. Dan pada ketika itu tidak boleh ditika yang lain. Mari geng-geng teroris, dia manipulate fatwa tersebut, dia adaptasi kerangka yang salah. Bali dia pergi bom. Iraq pergi bom. Yang ni, ini problem tau. Sebab tu bila ulama' awak keluar fatwa, antara perkara yang dia kena fikir, implikasi. Yang ni yang dibantah oleh Ben Bayah. Qaradawi awak keluar fatwa istishhadiyah sebagai contoh. Awak keluar fatwa boleh bunuh tokoh-tokoh tertentu. Jadi Ben Bayah tak setuju. Dia kata bahaya statement ni. Sebab dimanipulate oleh golongan yang tidak bertanggungjawab. Akhir sekali berlakulah berbagai-bagai kehancuran di dalam negara. Itu komen lah. Itu apa pandangan lah ulama-ulama yang berlaku dalam dunia. Sebab itu ana antara individu yang bersetuju dengan pendekatan Ben Bayah berbanding dengan Qaradawi. Sebab kita jangan fatwa bunuh tau. Sebab hari ni kita fatwa bunuh orang, esok orang fatwa bunuh kita pula. Dan benda tak selesai. Akhir sekali bunuh, mati. Bila nak selesai? Bila lah kita nak capai keamanan itu problem lah. Cumanya kita kena ada kebijaksanaan. Macam mana kita nak atasi orang-orang jahat ini berhenti daripada melakukan pembunuhan. Itu kena fikirlah macam tu. Tak apalah, itu sebagai selingan daripada perbincangan kita pada malam ni. Yang nak cerita macam mana tindakan Zulkarnain dia bunuh tu. Dia kata ni geng-geng ni zalim. Dalam maksud geng-geng ni terus bunuh-membunuh. Kan? Bila terus bunuh, tak ada cara lain lah untuk memberhentikan kelompok ini daripada melakukan pembunuhan kecuali bunuh mereka. Maka Zulkarnain pun bunuh mereka, untuk nak dapat keamanan di dalam sebuah tempat begitu. Baik. Okey, kita tengok sambungan ayat. Kata Allah Taala, wa amma man amana wa amila salihah. Okey, selesai dah kelompok yang zalim. Zulkarnain kata bunuh. Okey, macam mana pula yang beriman? Satu lagi kelompok. Maksudnya, dia ada dua kelompok kat situ. Yang pertama, apabila hasil dakwah yang dilakukan oleh Zulkarnain sampai-sampai tu syirik semua kan. Bila syirik itu, Zulkarnain ada yang melakukan kejahatan, penindasan. Jadi Zulkarnain fikir, macam mana nak buat dakwah, ajak. Bila ajak mereka kepada Islam, ada yang zalim, kufur dan terus melakukan kejahatan. Ada satu lagi yang beriman dengan Allah. Jadi yang ayat kita nak bincang ni, kelompok yang kedua pula. Kelompok yang beriman menerima dakwah yang diajak oleh Zulkarnain. Taib. Dia kata, wa amma man amana, adapun mereka yang beriman. Wa amila salihan, dan mereka beramal dengan amal soleh. Dua perkara. Dalam ayat sebut dua perkara. Ayat ni, okey, jadi dalam ayat ni, Zulkarnain tak bunuh kepada kelompok ini. Sebab mereka beriman, satu. Yang keduanya, mereka beramal dengan amal yang soleh. Dua perkara ni penting tau. Okey, jadi bila sebut beriman dan beramal soleh, timbul satu persoalan tau. Apakah orang kafir sebelum Zulkarnain sampai di situ, mereka tak Islam? Apakah ada di kalangan mereka yang kafir tapi melakukan kebaikan? Itu satu persoalan. Allah Ta'ala ni bila sebut berkenaan dengan amal soleh, pasti akan libatkan dengan beriman. Amal soleh mesti sebelum tu beriman. Okey, kalau sekiranya amal soleh dekat yang beriman, apakah orang kafir tidak melakukan amal soleh? Satu persoalan. Kita kena ingat syarat untuk dikatakan satu amal itu soleh, dia mesti beriman. Syarat nak dikatakan satu amal itu sebagai amal yang soleh, dia mesti beriman. Tetapi kalau sesuatu kebaikan itu dilakukan oleh orang bukan Islam tanpa dikaitkan dengan beriman, itu kebaikan tetapi tidak dikatakan sebagai amal soleh. Jadi apabila sebut amal soleh, dia mesti ada kaitan dengan beriman. Orang Islam apabila dia melakukan kebaikan ada kaitan dengan keimanan, maka itu dikatakan sebagai amal soleh. Apakah tak ada orang kafir melakukan kebaikan? Berlambak. Hari ini kita jumpa ramai orang kafir melakukan kebaikan. Bahkan kadang-kadang orang kafir itu lebih dermawan daripada kita orang Islam. Kadang-kadang ada kan. Orang kafir membantu orang lebih kuat daripada kita. Kadang-kadang ada. Jadi apakah kebaikan dilakukan orang kafir itu dikatakan sebagai amal soleh? Tak. Itu tak dikatakan sebagai amal soleh. Amal ialah amal kebaikan. Kita boleh kata dia kebaikan, tapi kita tak boleh kata itu sebagai amal soleh. Sebab bila sebut amal soleh, dia ada syarat satu lagi, iaitu dia mesti beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ni, Allah Ta'ala kata penduduk Zulkarnain itu beriman dan beramal soleh. Jadi timbul persoalan, apakah ada di kalangan mereka yang tak beriman tapi melakukan kebaikan dan tidak dibunuh oleh Zulkarnain? Jawabnya ada. Maksudnya ada 3 kelompok kat situ lah. Yang pertamanya, dah lah tak beriman, melakukan kejahatan satu, maka jatuhkan hukuman.
Ada pula satu lagi, beriman dan beramal soleh. Dua. Ada satu lagi, Zulkarnain tak kacau dia, tapi dia tak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tak cerita yang tu. Itu datang dalam kitab-kitab tafsir. Tapi dalam ayat ni Allah Taala kata iman dan beramal soleh. Satu kelompok yang diceritakan dalam ayat ni. Jadi golongan ini beriman dan beramal soleh. Itu satu tafsir lah. Mereka beriman dan beramal soleh. Yang kedua, kenapa Tuhan ni kaitkan amal soleh mesti beriman? Kita sebut yang pertama tadi, faktor amal soleh itu akan sah jika beriman. Satu. Yang kedua, sebenarnya amal yang ikhlas itu datang daripada keimanan. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW kata, ala inna fil jasadil mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh Allah wa hiya qalb. Nabi Muhammad kata, kamu kena ingat dalam tubuh jasad manusia ni ada segetul daging. Daging ni baik, yang lain pun jadi baik. Yang ni buruk, yang lain pun jadi buruk. Kamu kena ingat daging itu namanya hati. Kita ni kalau betul-betul beriman, implikasi tindakan kita adalah kebaikan. Tapi kalau sekiranya hati kita kufur, tindakan kita adalah kejahatan. Pemaknaan iman yang sebenar. Pemaknaan iman yang sebenar. Kita kena ingat balik, anda ada kupas sebelum ni dalam surah Sajdah. Bila sebut iman, dia ada dua pemaknaan. Satu, semata-mata beriman. Satu lagi, iman disertakan dengan perasaan cinta kepada Tuhan. Tu kita dah bincang dalam surah Sajdah. Kan? Panjang lebar dah nak cerita itu. Jadi, bila kita tengok, Allah Ta'ala bila sebut amal soleh, dikaitkan dengan iman. Kenapa? Yang pertama, amal itu baru dikira sebagai soleh jika dia beriman. Kalau sekiranya tidak beriman, dia melakukan amalan kebaikan, maka itu tidak dikatakan sebagai amal soleh. Satu. Yang kedua, apabila beriman, tindakan dia mesti baik. Bila orang tu hati dia beriman, tindakan dia mesti baik. Itu kaedah penting kita kena ingat dalam agama. Sekarang ni kita ni beriman, tapi buat jahat. Macam mana pula? Kita adakan kita. Yang tu Islam. Itu orang Islam, bukan hakikat beriman. Kan? Dia orang Islam. Tak bolehlah kita kata kafir. Dia Islam. Tapi hakikat iman tak ada dekat dia. Macam dalam Al-Quran yang ada cerita tentang orang Badui. Pergi jumpa Nabi Muhammad SAW, dia kata amanna, kami beriman. Allah Ta'ala pesan pada Nabi Muhammad, beritahu pada geng Badui itu, tak layak kata beriman. Cukup kata Muslim. Macam itulah. Iaitu dia kata dia beriman. Dia Islam. Tapi dia melakukan kejahatan. Islam ada, iman tak ada. Dalam bahasa lain panggil, iman dia tidak sempurna. Begitu. Iman dia tidak sempurna. Begitu. Itu maksud dia begitu. Dalam ayat ni, Tuhan kata ada satu kelompok lagi. Penduduk di Maghribi Syams di situ. Iaitu penduduk di situ tu, mereka beriman dan beramal soleh. Jadi, kata Zulkarnain ni, bila dia dakwah, okey, yang ni beriman, Alhamdulillah. Satu lagi tu, kufur, melakukan kezaliman lagi, membunuh. Zulkarnain pergi bunuh mereka, mati. Maka yang ni, yang beriman itu, falahu jaza'anil husna. Kita kena baca falahu jaza'anil husna. Ini ilmu tajwid sikit. Jaza'an tu bagi dua. Al-husna tu alif lam. Kita nak baca jaza'al hasna, tak kena. Jaza'al husna tak kena. Disebabkan baris dua, sebenarnya baris dua tu adalah ganti kepada nun mati. Makanya di situ kita akan jadikan nun itu bagi bawah. Maka kita akan baca jaza'anil husna. Tu cara bacalah. Begitu. Tak apa. Ini sebagai tambahan. Falahu jaza'anil husna. Maka baginya, bagi orang yang beriman dan beramal soleh itu, balasan kebaikan. Balasan kebaikan dekat akhirat nanti. Dia satu benda kita kena ingat dalam satu kaedah dalam kehidupan kita. Sesuatu benda ni mesti ada balasan. Hidup dalam dunia ni tak boleh lari daripada satu kaedah yang mana dalam hidup kita ni pasti ada balasan. Kalau kita buat baik, balasnya baik. Kalau kita buat jahat, balasnya jahat. Kita mencuri, akan ada balasan terhadap mencuri. Makanya ditangkap, dihukum. Potong tangan ke, bayar denda ke apa, terpulang lah. Dan pasti ada hukuman. Dia ada kaedah tu, balas terhadap kejahatan yang kita buat. Kaedah dalam hidup. Tiba-tiba dekat dunia tak terkena, kita akan kena ke akhirat. Maksudnya, dalam hidup mesti ada balasan. Begitu juga kita buat kebaikan. Kita buat kebaikan dengan orang, infak fisabilillah. Mungkin kita tak dapat balasan di dunia, tapi Allah Ta'ala pasti akan bagi ke akhirat. Kan? Kita infak fisabilillah. Kita nampak bagi duit, tapi pernah tak kita fikir Allah Ta'ala balas balik keberkatan harta kita? Dan benda tu dijanjikan dalam Al-Quran. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah Ta'ala katakan, barang siapa yang memberi pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik, pasti Allah Ta'ala akan bagi gandaan kepadanya dengan gandaan yang banyak. Yang menyempitkan dan memperluaskan rezeki kamu, Allah. Maksudnya, bila kita infak, kita nampak kita bagi duit. Tak nampak pembalasan. Ada keberkatan pada harta. Kadang-kadang kita infak fisabilillah. Kan? Duit kita ni,
memang susah nak habis. Itu berkat hasil daripada kita infak. Bermaksud infak tu satu amalan kebaikan dibalas oleh Allah Taala. Ada kaedah dalam kehidupan. Begitu juga dalam ayat ni Allah Taala kata salah satu kaedah dalam kehidupan akhirat apabila kita melakukan kebaikan, beriman dan beramal soleh, Allah Taala bagi balasan yang baik ke akhirat nanti. Yang kata ni Zulkarnain. Sebab itu ada orang kata Zulkarnain ni nabi. Itu tafsiran tu. Macam mana dia boleh tahu bahawasanya beriman amal soleh dapat kebaikan? Ada ulama tafsir ini menandakan dia nabi, walaupun pandangan tu ditolak lah. Pandangan tu ditolak begitu. Type. Jadi dia kata apa? Baginya balasan yang baik, kata Allah Taala. Lepas tu sambungan ayat kata Allah wasanaqulu lahu min amrina yusra. Ni point dia. Kata Zulkarnain lagi, kami akan berkata kepada mereka yang beriman itu daripada urusan kami kemudahan. Yang ni anda namakan sebagai manifesto Zulkarnain kepada penduduk di situ. Sekarang ni kelompok jahat dah tak ada. Bila kelompok jahat dah mati, kita bunuh. Mati dah. Bila mati, sekarang tinggal orang baik. Bila orang baik, ketika itulah Zulkarnain menawarkan satu manifesto kepada penduduk tersebut. Dan apa manifesto dia? Dalam ayat ni sebut yusron, kemudahan. Bila sebut yusron, apa maksud yusron dalam ayat ni? Di sini ni kalau kita tengok dalam banyak tafsir-tafsiran ulama, agak menarik juga. Antara tafsiran yang dikemukakan oleh siapa? Oleh Imam Abu Zuhrah. Dia kata Zulkarnain pada ketika itu, tawaran dia kepada penduduk itu adalah satu sistem yang baik. Satu sistem yang baik. Dan dia buat mari contoh seperti mana yang dah berlaku dekat barat pada hari ni. Jadi Zulkarnain, Imam Abu Zuhrah menafsirkan yang kata Zulkarnain ni dia memang orang barat sungguh. Kan? Zulkarnain sampai kat barat. Dia katakan Maghrib Syam tu negara barat tu lah. Ini tafsiran daripada Imam Abu Zuhrah. Jadi Zulkarnain dia sampai dekat negara barat, lepas tu dia pergi ajar sistem yang baik. Sebab negara ni, contoh kalau kita negara kan, negara ni yang pertama pemerintah dia baik, satu lagi sistem dia baik. Ada negara itu sistem dia baik, pemerintah dia tak baik. Akhir sekali rosak macam mana pun presiden dia, negara tu gitu, rakyat dia okey je. Tapi ada satu lagi, sistem dia tak baik, pemerintah dia baik. Kan? Ini banyak berlaku dalam pemerintahan, dalam banyak pemerintahan lah. Pemerintah tu baik tapi sistem tak baik. Kan? Jadi apabila pemerintah dia baik, maka rakyat baiklah. Tiba-tiba pemerintah tak baik, habis lingkup habis. Ada satu lagi, sistem negara tu baik, pemerintah itu tak baik. Jadi pemerintah tu tak baik, negara dia tetap dapat kebaikan. Nampak? Kan? Sebab apa sistem tu baik? Kan? Macam kita tengok macam Amerika lah, nak datang Trump, jahat macam sial. Orang nama Trump, jahat lah, perkauman lah, apalah. Tapi sistem negara dia okey, makanya rakyat dia biasa tu lah. Naiklah Obama ke apa, macam tu rakyat dia boleh makan minum tu kan. Tapi bila naik pemerintah yang tak baik, tak baik itu pada dia, tapi rakyat tu baik. Kenapa? Sebab sistem dia baik. Ada pula satu lagi, macam contoh kat Jepun sebagai contoh kan. Dia ada dua, sistem dia baik, pemerintah dia baik. Jadi pemerintah tu bila gagal terus letak jawatan. Kalau tak baik terus juga rakyat dia, pemerintah dia macam tu lah. Berbeza dengan beberapa negara-negara Arab, dah lah sistem dia tak baik, pemerintah dia pula tak baik. Jadi kita perlu pada pemerintah yang baik. Bila pemerintah dia baik, maka rakyat akan jadi baik kan. Macam kita tengok hari ni berlaku kat Saudi, macam Raja Salman itu, dikatakan baik ataupun tidak, satu persoalan. Kalau kita pergi pada sistem negara, dia tak baik. Tapi berdasar pada pemerintah dia okey, maka rakyat dia okey. Kalau pemerintah tak okey, tak okey. Jadi apa yang dimaksudkan dengan yusran dekat sini, yang Zulkarnain tawarkan kepada penduduk Maghrib Syams. Jadi Imam Abu Zuhrah kata, barat tu lah, Maghrib Syam tu negara barat tu. Sebab apa? Sebab kita tengok dekat negara sana, sistem mereka baik. Sistem negara mereka baik. Siapa yang pergi ajar sistem itu? Zulkarnain. Itu manifesto Zulkarnain berikan kepada masyarakat barat semasa dia sampai di situ. Itu yang dimaksudkan dengan wasanaqulu lahu min amrina yusran. Yusran tu amat mudah. Mudah di sini adalah mencipta satu sistem pemerintahan yang baik, yang mana kalau sesiapa saja naik jadi pemerintah, rakyat dia tetap okey. Macam tu. Itu tafsiran lah, datang daripada Imam Abu Zuhrah begitu. Type. Ada pula yang ulama lain menafsirkan, dia kata yang dimaksudkan dengan tawaran manifesto mudah kepada rakyat di situ adalah Zulkarnain menawarkan infrastruktur negara yang baik. Kan? Contohnya kalau dia datang tu Semak Samun contoh, maka dia tawarkan jalan raya. Macam itulah, dia buat jalan raya, dia bagi kemudahan lah, infrastruktur negara yang baik.
Kan, kalau tak ada hospital, buat hospital. Kalau tak ada sekolah, buat sekolah. Macam tu kan. Kalau tak ada jalan raya, kita buat jalan raya. Tu ada tafsiran kedua lah dalam kalangan ulama-ulama Islam. Cuma tafsiran yang pertama tadi kita sebut daripada Al-Imam Abu Zurah, dia kata menawarkan sistem negara yang baik. Agak menarik juga tafsir yang dibawa oleh Imam Abu Zurah dalam ayat itu. Bahkan Abu Zurah cakap dan terang. Sebab itu dia kata, yang kata Maghrib wa Syam ni adalah negara barat. Zulqarnain sampai kat situ. Begitu kan. Menarik lah. Cuma tafsiran yang paling popular adalah tafsiran yang kedua kan. Ulama-ulama Islam ramai bersetuju dengan tafsiran bila Zulqarnain sampai, dia menawarkan manifesto Yusran itu, kemudahan itu adalah merujuk kepada infrastruktur kan. Kalau kita nak nisbahkan pada hari ini, manifesto dia, kalau aku menang, ni disebabkan korang dah beriman, dah ikut ajaran aku bagi satu janji kepada korang. Aku bagi hospital, contohlah, bagi sekolah, bagi jalan raya, macam tu gitu. Habis. Okey, pengajaran daripada ayat ni. Hidup ini tidak boleh lepas dari tindak balas. Dia memang itu yang kita kena terima satu hakikat. Bila kita buat baik, dia ada balasan dia. Bila kita buat jahat, ada balasan dia. Begitu. Jika baik, akan dibalas baik. Jika jahat, akan dibalas jahat. Kalau tidak di dunia pun, balasan itu, kita akan dapat balasan ke akhirat. Kita buat baik, dekat dunia Tuhan tak bagi balasan. Tapi akhirat kita akan dapat balasan. Itu sistem kehidupan yang kita terpaksa akur, yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Habis. Okey, firman Allah Taala ayat 89, summa taba'a sababan, kemudian Zulqarnain itu mengikut jalan-jalan hatta iza balagha matli'a asy-syamsi, hinggalah apabila Zulqarnain sampai dekat tempat matahari timbul pula. Tadi di Maghrib tempat matahari tenggelam. Macam mana pula tempat matahari timbul? Yang tu insya-Allah kita bincang dalam macam kita akan datang. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey, tak ada soalan, tak ada pertanyaan hari ni. Ada soalan, pertanyaan? Okey, kalau tak ada, cukuplah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.